next time that you see me. I'll take your hand, hold it closer to mine. Yeah. Our love was there, but now you're changing my mind. Okay. Method to solve simultaneous equations involving one linear equations and one non-linear equations. Okay, ada 3 cara untuk selesaikan masalah persamaan serentak, tapi kita utamakan substitution method, iaitu kaedah penggantian. Okey, untuk menggunakan kaedah penggantian, mula-mula kita perlu pilih satu persamaan untuk kita tukarkan, dan kita pilih satu pemboleh ubah untuk dijadikan subjek bagi persamaan tersebut. Okey, persamaan yang baru tadi kita labelkan dia sebagai persamaan ketiga. Kemudian kita gantikan persamaan ketiga tadi ke dalam persamaan yang lain, seperti dalam contoh kita gantikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Kemudian kita perlu kembangkan persamaan yang kita dah gantikan tadi, dan kita perlu membentuk satu bentuk arm ataupun general form. Okey, selepas kita tukar dia kepada bentuk arm, kita perlu lihat sama ada bentuk arm ni adalah bentuk yang paling mudah ataupun boleh dipermudahkan lagi. Kalau boleh dipermudahkan lagi, kita perlu permudahkan lagi. Okey, lepas kita tukar kepada bentuk arm, kita perlu faktorkan persamaan tersebut. Okey, kita faktorkan persamaan ni menggunakan formula. Bila kita dah habiskan pemfaktoran tadi, kita akan dapat nilai pemboleh ubah yang kita cari tadi. Bila kita dah dapat nilai pemboleh ubah tadi, kita masukkan pula ke dalam persamaan yang ketiga untuk kita cari nilai pemboleh ubah yang lagi satu. Dan last sekali, apabila kita dah selesai dan dapat kedua-dua nilai pemboleh ubah, kita perlu declare ataupun nyatakan nilai pemboleh ubah yang kita dapat tadi. Okey, untuk contoh seterusnya kita ada kaedah penghapusan ataupun elimination method. Okey, dalam kaedah penghapusan ni kita perlu hapuskan satu pemboleh ubah ataupun eliminate satu variable dengan menggunakan operasi tolak ataupun tambah. Okey, seperti dalam contoh, saya hilangkan X dalam persamaan 1 dan 2 dengan menggunakan operasi tolak, di mana persamaan 1 tolak persamaan 2. Dan bagi operasi tolak tadi, kita akan dapat negatif 3y kuasa 2 tambah 5y sama dengan 2. Lepas tu kita tukarkan dia kepada bentuk arm ataupun general form, dan kita akan dapat 3y kuasa 2 tolak 5y tambah 2 sama dengan kosong. Sama juga macam kaedah pergantian tadi, kita tengok dulu bentuk arm ni dalam bentuk termudah ataupun tidak. Okey, kalau dah dalam bentuk termudah, kita gunakan formula tu, X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Lepas kita dah faktor tu, kita akan dapat nilai pemboleh ubah yang kita cari. Contoh ni kita cari Y, jadi kita akan dapat Y. Lepas tu kita akan masukkan Y ke dalam satu persamaan, atau sama ada persamaan 1 ataupun persamaan 2. Dalam contoh saya masukkan dalam persamaan 1. Lepas kita dah masukkan tu, kita akan dapat nilai pemboleh ubah lagi satu. Okey, di mana dalam contoh saya dapat nilai X, dan lepas tu akhir sekali sama juga macam penggantian tadi, kita perlu declare nilai yang kita dapat. Okey, seterusnya kita ada beberapa soalan. Okey, ini soalan pertama. Soalan ni saya buat dalam dua-dua metod, iaitu metod penghapusan dan metod penggantian. Okey, kita tengok penggantian dulu. Mula-mula macam biasa, kita bina satu persamaan yang lain, iaitu persamaan ketiga. Okey, persamaan ketiga saya X sama dengan 3Y tolak 4. Okey, selepas tu kita gantikan persamaan ketiga tu dalam persamaan yang lain. Macam dalam contoh, saya gantikan dalam persamaan kedua. Lepas tu saya akan kembangkan dan jadikan dia general form. General form yang mula-mula saya dapat 12y kuasa 2 tolak 28y tolak 24 sama dengan kosong. Lepas tu saya pemudahkan dia. Okay, kita pemudahkan. Tengok tu 12y kuasa 2, saya pemudahkan jadi 3y kuasa 2. Negatif 28y pemudahkan jadi negatif 7y, dan negatif 24 saya pemudahkan jadi negatif 6. Okay, lepas kita dah pemudahkan tu, kita faktorkan gunakan formula tu.
kita masukkan sahaja nilai-nilai A, B, C tu, dan kita akan dapat nilai Y. Lepas kita dah dapat nilai Y tu, saya masukkan nilai Y ke dalam persamaan ketiga untuk cari nilai X. Okey, dan akhir sekali macam biasa kita perlu declare nilai-nilai pemboleh ubah yang kita dapat tadi. Okey, bagi kaedah penghapusan pula, mula-mula saya cari dulu mana satu pemboleh ubah yang saya nak eliminate. Okey, macam dalam contoh tu, okey, saya darabkan persamaan 1 dengan X dan persamaan 2 saya darabkan dengan 3 supaya saya dapat eliminatekan pemboleh ubah XY. Jadi lepas dah eliminatekan, saya melakukan operasi tambah, iaitu persamaan 1 yang dah darab dengan X tu saya tambah dengan persamaan 2 yang dah darabkan dengan 3, dan dapatlah 4x kuasa 2 tambah 4x tolak 120. Lepas tu kita pemudahkan persamaan tersebut. Kita dapat x kuasa 2 tambah x tolak 30, dan kita faktorkan menggunakan formula tersebut, dan kita akan dapat nilai x. Okey, lepas kita dah dapat nilai x tu, kita boleh gantikan nilai x tu dalam persamaan yang lain. Tak kisahlah persamaan 1 ke persamaan 2. Okey, dalam contoh ni saya ganti dengan persamaan 1 dan kita akan dapat nilai Y. Okey, dan akhir sekali kita perlu declare macam biasa. Okey, soalan kedua pula, sama juga macam tadi. Kita buat dua-dua method, iaitu method substitution dengan method elimination. Okey, first kita tengok substitution dulu. Okey, substitution ni saya ambil daripada persamaan 1, saya jadikan dia persamaan 3, iaitu Y sama dengan negatif 8 tolak 4X. Okey, kemudian kita ganti je. Gantikan persamaan 3 tadi, saya gantikan ke dalam persamaan kedua. Dan lepas tu kita kembangkan dan kita akan jadi dalam bentuk arm, dan lepas tu kita faktorkan bentuk arm tu, persamaan bentuk arm tu. Kita guna formula. Lepas tu kita dah dapat nilai X. Okay, X tu pula kita ganti pula X tu ke dalam persamaan ketiga untuk kita cari Y. Okay, dan lepas tu akhir sekali kita declare lah nilai yang kita dapat tadi. Okay, bagi method elimination pula, kali ni saya hilangkan variable Y, di mana saya melakukan operasi tambah persamaan 1 tambah persamaan 2. Okay, dan baki dia X kuasa 2 tambah 5X sama dengan negatif 6. Okay, baki tadi kita tukarkan dia kepada bentuk arm dan kita faktorkan. Sama juga kita faktorkan guna formula. Okay, kalau nak tahu kalau guna faktorkan ni boleh guna kalkulator juga, tapi saya lebih tekankan menggunakan formula. Dan apabila kita dah habis faktorkan tadi, kita akan dapat nilai X. Okay, apabila kita dapat nilai X tu, kita gantikan ke dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2 dan kita akan dapat nilai Y. Dan sama juga macam yang lain, kita perlu declare. Okey, soalan seterusnya pula, dia minta answer correct to 3 decimal places, di mana dia minta dalam 3 titik perpuluhan. Okey, dalam contoh ni saya menggunakan kaedah penggantian, di mana saya bina persamaan ketiga daripada persamaan 1, iaitu Y sama dengan 1 tolak 2X. Okay, saya gantikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua dan kembangkan dan jadikan dia bentuk arm, dan kita faktorkan dia. Okay, bila kita dah faktorkan dia, kita akan dapat pemboleh ubah, nilai pemboleh ubah tersebut, dan kita masukkan nilai pemboleh ubah tu ke dalam persamaan ketiga tadi, dan kita akan dapat nilai dua-dua pemboleh ubah. Okey, akhir sekali kita kena pastikan waktu kita declare tu 3 titik perpuluhan tu cukup. Kalau tak, salah. Okey, dan untuk soalan akhir sekali, kita ada soalan kebat yang memulakan kita menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, soalan yang dinyatakan, diagram beside shows a plan of rectangular garden PQRS. The garden consists of semicircle pond PTS and grassy area PQRST. Okay, rajah telah diberi tu. It is given that SR is equal to MY meter and QR is equal to 7X meter, while X is not equal to Y.
The area of the rectangular garden PQRS is 168 meter square and the perimeter of the grassy area is 16 meter. The pond with uniform depth contains 15.4 meter cube of water. Okay, soalan dia, by using pi is equal to 22/7, find the depth in meter of water in the pond. Okay, untuk jawab soalan kebat ni, mula-mula kita kena keluarkan semua maklumat yang diberikan dalam soalan. Okay, macam contoh dia, maklumat yang diberikan, area of rectangular garden PQRS sama dengan 168 meter persegi, dan perimeter bagi kawasan yang berumput bersamaan 60 meter. Okay, berdasarkan maklumat yang diberikan tadi, kita perlu bina dua persamaan. Okay, di mana saya dapat dua persamaan, XY sama dengan 4 dan 2Y tambah 3X sama dengan 10. Saya selesaikan masalah ni menggunakan kaedah pengertian. Okey, daripada persamaan 1, saya bina persamaan 3, di mana persamaan 3 X sama dengan 4 per Y. Okey, lepas tu kita masukkan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Kita kembangkan, jadikan dia bentuk arm dan kita faktorkan. Lepas kita faktorkan, kita akan dapat dua nilai. Okey, Y sama dengan 3, Y sama dengan 2. Lepas tu kita cari pula X dengan kita gantikan Y tadi ke dalam persamaan ketiga. Okay, lepas tu kita dapat dua nilai X, di mana X1 sama dengan 4/3 dan X yang kedua kita dapat sama dengan 2. Tapi dalam soalan tadi dia dah mention bahawa X tak sama dengan Y. Jadi kita tak boleh gunalah nilai di mana Y sama dengan 2 dan X sama dengan 2. Jadi kita terpaksa guna Y sama dengan 3 dan X sama dengan 4/3. Okay, apabila kita dah tahu nilai X dengan Y mana yang kita nak guna, kita masukkan ke dalam formula isi padu silinder supaya kita dapat cari ketinggian point tu tadi. Jadi kita masukkan nilai X dan akhir sekali kita dapat H sama dengan 0.45 meter. Okay, itu saja untuk video kali ni. Okay, ni ada beberapa quiz yang boleh korang cuba jawab. Okay, terima kasih kerana menonton video ni dan jangan lupa like, share dan subscribe. Okay.